Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera murid-murid semua. Bertemu lagi sekali bersama saya Ustaz Azrin bin Abdullah untuk pelajaran Pendidikan Islam tahun 4. Jadi bahagian hadis dan tajuk kita hari ini adalah memuliakan tetamu. Baiklah murid-murid sekalian, marilah kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan kami, bukalah ke atas kami hikmahmu dan bentangkan ke atas kami gedung rahmatmu, wahai Tuhan yang maha pengasih. Assalamualaikum semua. Okay, bismillah, kita mulakan hari ini dengan memahami objektif pembelajaran untuk hari ini. Jadi di akhir pembelajaran ini murid-murid diharapkan dapat menjadikan amalan memuliakan tetamu itu sebagai sunnah amalan kehidupan bermasyarakat. Selain itu, mengetahui kebaikan memuliakan tetamu mengikut sunnah serta akibat tidak beramal dengannya. Baiklah murid, mari saya terangkan definisi tentang tetamu. Tetamu ialah seseorang atau sekumpulan orang yang diundang untuk menghadirkan diri atau menziarahi sesuatu majlis. Contohnya macam rakan-rakan yang datang ke rumah ataupun saudara mara, ataupun contohnya apabila seseorang itu mengadakan majlis seperti majlis perkahwinan, majlis kenduri doa selamat dan sebagainya. Dan orang-orang yang datang ke rumah kita untuk meraihkan majlis tersebut adalah dipanggil sebagai tetamu. Apakah hukum melayan tetamu? Hukum melayan tetamu adalah wajib kerana perbuatan ini merupakan bukti keimanan kepada Allah dan hari akhirat. Okey, hukum dia wajib. Kalau tetamu yang kita undang datang ke rumah kita adalah wajib hukumnya untuk kita melayan tetamu tersebut. Baiklah. Apakah dalilnya? Okey, lihat dalilnya berdasarkan hadis An Abi Syurahil Khuzai radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Daripada Abu Syarh Khuzai bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat maka hendaklah dia memuliakan tetamu. Jadi kesimpulannya, hadis ini menuntut kita supaya menerima tetamu, melayaninya serta memuliakannya. Baiklah murid, di sini diterangkan beberapa adab-adab menyambut tetamu. Sila perhati dan fokus pada butir-butir yang akan disampaikan ini. Yang pertama, hendaklah menyambut kedatangan tetamu dengan mesra dan gembira. Iaitu senyumlah. Jika ada tetamu datang ke rumah, maka ukirkan senyuman, raikan dengan penuh keraian, penuh kata orang kemesraan dan juga kemeriahan. Kemudian wajiblah kita menjawab salam jika tamu itu masuk rumah, mesti dia memberi salam kan? Ataupun kita beri salam ataupun kita menjawab salam, yang mana satu, yang mana dahulu, dan bertanya khabar mereka. Bertanya khabar. Yang ketiga, menyediakan tempat yang bersesuaian untuk tetamu. Jika tetamu dari jauh, sebaiknya sediakan bilik untuk tetamu bermalam jika keadaan mengizinkan. Contohnya kalau tetamu itu memang berkeperluan untuk bermalam dan kita memudahkan urusannya seperti menyediakan tempat untuk bermalam. Tapi lihat pada keadaan, misal kata jika rumah itu tidak mengizinkan, rumahnya sempit, tiada bilik sesuai, tidak bilik khas untuk tetamu dan sebagainya, maka kita boleh cari jalan lain untuk seperti merekomenkan tetamu untuk bermalam di hotel mana sesuai ataupun rumah tu mana sesuai dan sebagainya. Kita usahalah. Tapi kalau rumah tu sesuai untuk tetamu bermalam, bolehlah sediakan ruang ataupun bilik untuk tetamu bermalam. Yang keempat, menjadikan juadah. Juadah seperti banculah air ke, makan-makan ke, apa-apa yang mana kita mampu. Selagi dia ikhlas, insya-Allah memberikan barakah dan pahala. Dan terakhir sekali, memberikan layanan yang baik dengan ikhlas. Layanan yang baik dan ikhlas. Jangan kita berikan layanan yang baik, kemudian bila tamu tu balik, kita duk mengumpat dia, kita duk mengata dia, maka itu dah jadi tak ikhlas lah.
kita layan depan baik, dengan belakang kita ngumpat dia. Itu jadi tak ikhlas. Jadi kita ceritakan benda-benda baik, kita layan dengan yang terbaik kita boleh bagi, okey, sehingga tetamu tu akan kenang layanan baik dia pada kita. Layanan baik kita pada dia. Okey, insya-Allah. Kedatangan tetamu juga perlu dimulakan kenapa? Kerana kedatangan tetamu memberikan rahmat dan kebaikan ke atas rumah yang dikunjungi, selagi kunjungan dan sambutan tidak melibatkan kemungkaran Allah dan maksiat. Contohnya, apabila tetamu datang, kata Nabi, selagi tetamu itu datang ke rumah kita, maka Allah meluaskan rahmat untuk tuan rumah tersebut. Selagi kedatangan tetamu itu adalah bertujuan untuk terutamanya untuk majlis-majlis ilmu, okey, untuk merabatkan silaturahim, selagi tidak melibatkan kemungkaran Allah. Contohnya, tetamu datang, kita buat parti-parti yang berunsurkan maksiat, ada minuman arak dan sebagainya, bercampuran antara lelaki dan perempuan yang tidak menepati batas Islam, itu maksiat lah. Maka itu lain, itu mendapat dosa dia ada. Okey, apakah kepentingan memuliakan tetamu? Okey, kepentingan memuliakan tetamu, pertama sekali, mengukuhkan perpaduan dan hubungan antara masyarakat. Yang kedua, tentulah mendapat pahala. Yang ketiga, mengeratkan silaturahim. Seterusnya, mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, membentuk budi pekerti yang mulia, menyemai sifat kasih dan sayang, dan seterusnya dan akhir sekali ialah mengukuhkan keimanan. Okey, kita tengok pada situasi ni. Di atasnya ada beberapa situasi. Ini cadangan lah. Mungkin kamu ada beberapa cadangan lagi yang kamu fikirkan lebih baik. Okey, ini cadangan yang Ustaz buat fikirkan. Okey, pertama sekali situasinya, tetamu dalam majlis hari raya. Okey, pertama sekali majliskan tetamu dengan juara istimewa hari raya. Ini semua ceritanya. Kalau misal kata sekarang kita semua maklum bahawa dalam keadaan yang PKP sejak 2020 lalu tidak mengizinkan kita untuk bersosial, okey, tidak membenarkan kita untuk bersosial secara bersemuka, menyambut tamu sebagainya. Jadi ini cerita seandainya lah di satu hari nanti kita dah boleh kembali kepada asal. Inilah dia. Yang pertama sekali, tetamu dalam hari raya, situasi dikata tetamu dalam majlis hari raya. Pertama sekali, menyediakan tetamu dengan juara istimewa hari raya. Kalau kita ada rendang ke, ketupat ke, apa ke, sediakan makanan yang terbaik kita bagi pada tetamu kita. Yang kedua, pakailah pakaian cantik-cantik serta untuk memberi duit raya. Duit raya ni kalau kita mampu, kita bagilah berapa kita mampu. Asalkan dia ikhlas, itu kita anggap sebagai sedekah. Okey, situasi yang kedua, tetamu hadir ketika ibu atau bapa tiada di rumah. Okey, apa yang Ustaz nak beritahu sini? Pertama sekali, sebaiknya jangan membenarkan tetamu masuk jika tiada ibu bapa. Jika tetamu tu kamu rasa kamu kenal, ataupun saudara mara ke apa, hubungi ibu bapa terlebih dahulu untuk membenarkan tetamu masuk atau tidak. Jika yang berkunjung kawan-kawan, maka hendaklah minta izin dahulu daripada ibu bapa. Telefonlah ibu bapa kamu, tanya, mak kawan nak datang, boleh tak bagi dia masuk? Contohnya. Video call sebaik-baiknya, tunjuk bahawa kita ni jujur. Kalau siapa kamu tu, bagi mak kita atau ayah kita tengok siapa tetamu nak masuk rumah. Kalau mak kata boleh, bolehlah. Mak ayah kata boleh. Kalau tak boleh, jangan bagi masuk. Minta maaf, mak ayah saya tak bagi masuk. Yang ketiga, jangan sesekali membawa masuk tetamu yang berlainan jantina, lebih-lebih lagi jika sedang berseorangan. Ini takut keselamatan dan juga menimbulkan fitnah. Bahaya. Kalau tetamu datang, kawan lelaki, walaupun kawan tu kawan lelaki yang kamu kenal ke apa ke, jangan bagi dia masuk. Okay. Dah afu-afu, tak payah tanya dah mak ayah, tak payah telefon dah, minta kebenaran, memang mak ayah takkan bagi punya. Dan kalau boleh janganlah bagi masuk. Okey, untuk keselamatan, takut menimbulkan fitnah, nanti mak bapak juga yang malu kan. Okey, yang seterusnya, jika ibu bapa membenarkan tetamu masuk, maka hendaklah tetamu mengikut adab yang betul. Kalau mak kata okey bagi dia masuk, mungkin mak kamu kata ataupun ayah kamu kata ada tetamu datang, kawan ni siapa nama dia, okey nama dia sekian, okey bagi dia masuk. Bila dia masuk, kamu lain mana yang mampu je, sediakan minuman dan apa, lepas tu cakap encik tunggu ataupun pakcik ke encik ke tunggu sebentar nanti mak saya datang, saya naik atas dulu. Tak payahlah ajak dia borak pun tak payah. Okey, biarlah kita biarkan dia orang tamu sambil kita pantau lah, kita tengok apa yang buat. Okey, maksudnya tetamu tu mungkin mak ayah kamu nak jumpa, mungkin dia keluar sekejap beli apa-apa yang penting ke apa, jadi kamu lain mana yang mampu lah, ikut adab betul, yang cara betul.
Okey, tengok pula situasi yang ketiga. Tetamu dalam kalangan anggota keluarga. Dia sama je macam adab yang atas tu. Kalau mak ayah tak ada, boleh bagi masuk, tapi telefon mak ayah dulu, maklumkan dekat mak ayah dulu. Contoh, mak, Pak Ura datang, Pak Ngah datang, siapa-siapa bagi masuk dulu. Okey. Tapi cuma bezanya kalau anggota keluarga ni kita boleh lain lebih mesra lah dengan santai kalau mak ayah berdengar masuk. Tapi jika anggota keluarga yang bukan adik-beradik seperti sanak saudara, yang saudara yang jauh-jauh, yang tetap perlu kita menjaga aurat kita, maka hendaklah kita menutup aurat kita. Okey, menutup aurat kita dan ada batas-batasnya. Okey, bersalaman pun kena tahu yang mana siapa yang boleh kita salam, siapa yang tak boleh kita salam. Okey. Tetamu dalam kalangan bukan beragama Islam. Dia sama juga seperti mana juga melayani tetamu yang beragama Islam. Umat Islam perlu menunjukkan adab yang baik mengikut sunnah agar dipandang mulia oleh mereka. Kena terangkan. Okey. Tapi kalau kita jadi tetamu pun kita kena bagi tahu juga. Kalau misal kata kalau orang yang bukan Islam tu, katakan kita sebagai tamu, orang bukan Islam tu menghidangkan makan yang tak boleh kita makan, yang bukannya halal. Okay, kita kena explain kat dia, kami tak boleh ni, kami tak boleh minum arak, kami tak boleh makan benda tak disembelih, kami tak boleh makan babi, khinzir dan sebagainya. Okey, kena beritahu kat tuan rumah tu untuk supaya kalau kita diam, kita tak nak makan, takut dia berkecil hati, nanti kita kena terangkan. Tapi kalau kat Malaysia ni insya-Allah lah tak ada masalah sebab kebanyakan mereka dah maklum. Okey. Okey, sini ada latihan. Jadi ustaz nak kamu semua jawab semua soalan yang diberi tu. Okey, soalan pertama, tuliskan adab-adab melayani tetamu menurut Islam. Okey, soalan yang kedua, tuliskan semula hadis beserta maksudnya berkaitan dengan memuliakan tetamu. Dan soalan ketiga, nyatakan kepentingan melayan dan memuliakan tetamu. Okey, hantar jawapan macam biasa. Kamu boleh tulis kat mana-mana. Okey, tulis je jawapan dia apa semua, snap dan hantar kat ustaz. Kalau kamu rajin, kamu boleh retype balik. Okey, save retype balik atau macam apa cara lah. Asalkan jawapan tu sampai kat ustaz. Jangan lupa jawapan tu sertakan nama. Okey, nama kamu. Okey, sebab kadang-kadang ada nombor yang ustaz tak tahu. Okey. Okey, jadi hantar nama kamu, hantar kat ustaz. Alright. Ataupun ustazah kelas kamu. Okay, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wasallam. Sekian dari saya. Okey, jika salah silap harap dimaafkan. Semoga semuanya mendapat rahmat dan keberkatan dari Allah. Okey, berikan ketabahan dan dijauhkan dari segala penyakit insya-Allah. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.